Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi tarina. Kitab Ahkamil Fara'idhi wal Wasaya. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum faraid, maka iaitu pesaka dan hukum berwasiat. InsyaAllah kita nak masuk bicara ni satu kitab baru. Kitab kita nak bicara ni mengenai hukum faraid. Faraid itu jamak daripada faridatun, faridatani, faraid dengan makna mafrudah. Faridah dengan makna isi maf'ul. Perkara habuan pesaka yang difardukan. Asal terjemahlah faraid. Tapi dah jadi bahasa kita faraid itulah. Kalau tengok bahasanya faridatun, faridatani, faraid, faridah, fa'ilah dengan makna maf'ulah, dengan makna mafrudah. Disebut faraid, terjemah bahasa kita harta pesaka yang ditinggal oleh si mati. Itu bahasa mudah terjemahlah apa maksud. Dan kaedah pembahagian dia kepada pewaris-pewaris, itu yang dimaksudkan faraid. Atau istilah ilmu faraid ni maksudnya dia kadar yang telah difardukan. Sedangkan dalam faraid kita akan jumpa nanti belajar insya-Allah bab harta pusaka ni dia ada dua istilah, dipanggil fardu dan asabah. Tapi oleh kerana fardu ni asas dalam pengiraan harta, menang bahasa kepada fardu sehingga tertinggal istilah asabah. Asabah ni salah satu kefiat ambil harta dalam kaedah faraid. Kaedah faraid ada dua cara ambil harta. Satu dipanggil cara fardu. Maksudnya masuk fardu tu ada pecahan yang tertentu daripada harta. 1/3, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3. Dia ada kadar-kadar pecahan tertentu. Itu dipanggil fardu. Ada yang istilahnya dipanggil asabah. Ada detail ni kita jumpa. Saya nak sebut umum je istilah. Asabah ni mengambil harta yang lebih setelah ahli fardu ambil. Katalah ada dua pewaris, seorang ambil fardu, seorang ambil asabah. Katalah seorang mati tinggalkan anak perempuan seorang, orang perempuan mati tinggalkan anak perempuan seorang. Waktu bapak dia, suami pun tak ada dah, meninggal dah, tinggal anak perempuan, bapak. Anak perempuan ni dia tak ambil habis harta, dia akan ambil 1/2. Bapak ni antara habuan ni asabah, baki bapaknya. Dia dalam keadaan anak perempuan, dia dapat 1/6 dan asabah. Panjang tu kalau saya sebut tu. Lagi sabut kepala pula saya nak cerita asabah tu. Asabah. Kalau satu orang mati, pewaris yang ada anak lelaki seorang, isteri 1/8. Hak lebih tu anak lelaki seorang tadi dia punya seorang. Tu dipanggil asabah. Semua yang tu dipanggil asabah binafsi. Jadi ada dua yang cara pembahagian harta faraid ni, ada istilah fardu dan asabah. Tapi menang bahasa dipakai mana fardu. Jadi faraid tu daripada istilah fardu lah. Faridah dengan mana mafrudah. Yang tu jadi istilah pembahagian harta pusaka. InsyaAllah tengok depan nantilah apa dia asabah-asabah tu. Maka iaitu pesakaan. Terjemah mudah ni faraid ni, terjemah ni bahasa mudah ni pesaka. Yang tu istilah terjemah dengan makna murad. Sedangkan faraid bukan makna pesaka. Kalau bahasa pesaka ni bahasa Arab disebut tarikah. Tarikah ni buah harta pesaka. Faraid tu saya sebut asal terjemah dia ialah kadar yang difardukan untuk pewaris mengambil harta yang telah ditinggalkan. Tu terjemah faraid tu. Tapi dah terjemah kita, maksud dia harta pusaka.
Dan hukum berwasiat. Dan juga kitab kita nak bicara ni, bicara wasiat. Jadi yang lepas kita bicara muamalat, selesai lah. Yang ni khas masalah pusaka dan masalah wasiat. Kalau kita belajar dalam ilmu fiqh ni, belajar pondok apa, dia memang selalunya bab peraid ni kena mengaji kitab suku. Pasal dia antara bab susah. Dalam fiqh ni antara bab susah bab peraid, antara bab susah bab haid. Elok-elok dua-dua punya dot orang belakang. Faraid, haid. Dua-dua tu bab susah. Bahkan antara dua-dua tu susah bab haid lagi dengan peraid. Kalau peraid puasa pening bab haid pening. Sampai bubuh nama masalah haid ni, orang perempuan ni dia jadi mutahayyirah. Apa dia? Dia pun bingung haid dia. Bahkan haid dia tu dia tanya orang, tok guru pun bingung dengan sebab dia. Peraid tak jadi dekat tu. Peraid ni ada juga lah yang jadi bingung, tapi boleh selesai. Tapi dalam istilah haid, sampai diistilahkan perempuan ni bila hal macam ni, situasi macam ni, dia membingungkan orang lain untuk selesai masalah dia, dia sendiri pun bingung. Baik, itu satu perbicaraan dia. Perbicaraan seterusnya nanti kita akan jumpa ialah bab wasiat. Wasiat ni apa pula? Wasiat ni dialah satu kaedah talian hayat bagi setiap orang hidup. Talian hayat bagi orang hidup untuk dia masih dihukum hidup walaupun dah mati, dan masih dihukum hidup dan membelanjakan harta dia pada jalan kebaikan. Itu wasiat. Wasiat ni peluang untuk talian hayat supaya kita dihukum kita bersedekah dan belanja harta walaupun kita dah mati. Itu wasiat. Wasiat ni satu kaedah untuk istilah macam mana? Itu bahasa di talian hayat lah. Kalau kan yang saya boleh takak nak boleh keluar bahasa. Untuk kita ni walaupun dah mati, hukum kita boleh bersedekah lagi. Kaedah ni wasiat. Misalnya kalau saya kata saya mati ni 10,000 ni bagi pondok. Bila saya mati, masih hidup pun saya tak boleh bagi 10,000 tau. Bukan saya tak boleh bagi, tak berani bagi. Pasal ke depan kita tak tahu umur berapa, nak mati bila, nak hidup bila. Tapi dengan sebab ada pensyariatan wasiat, bila saya mati, hukum saya bersedekah 10,000. Cuma syarat dia nanti ada buat wasiat, dia tak boleh semua harta, maksimum 1/3. Kalau nak belanja semua, bukan wasiat. Sekarang ada 1 juta untuk pondok Bangun Batu. Kita buat pondok 100 biji. Contoh ke atas tu untuk orang perempuan, bobi contoh kan. Bobi tu. Sini untuk pondok lelaki. Tak cukup lagi, beli tanah sebelah lagi. Beli tanah depan lagi. Ambil semua. Siapa tu? Nak 1 juta ni. 1 juta. Apa saya nak sebut ni? Kalau paraid, siap. Bukan paraid, sorry. Kalau tunai, boleh buat. Semua harta kita istilahnya habis. Tak ada apa dalam buket. Tak ada apa. Tapi bab wasiat, kita hanya ada kuasa 1/3. 1/3. Macam mana pun, 1/3 pun sebenarnya banyak lah. Dari sudut, kalau kita katalah ada 90,000, kita nak belajar 5,000 orang bayar. Tapi dengan sebab ada undang-undang wasiat dan persyaratan wasiat, kalau contoh 90,000 tadi, kita ada peluang untuk 30,000 kita buat kebajikan. 60,000 tu apa waris? Kita ada peluang 30,000. Tapi dengar, tapi pasal tak belajar, kupang pun tak ada bila dah mati. Belajar je lah Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal tak pernah mengaji buat wasiat dan tak tahu ada peruntukan khas Allah Ta'ala bagi untuk istilahnya talian hayat kita. Walaupun dah mati, hukum masih hidup dan bersedekah. Apa jalan dia? Wasiat. Wasiat ni orang kita banyak salah faham. Ada bab nanti khas bicara sana, tapi saya nak sebut salah faham dulu. Tak mana salah faham? Pasal orang kebanyakan dia faham wasiat ni bukan macam saya sebut tadi, yang kata dia talian hayat.
untuk membolehkan kita hukum walaupun dah mati, hukum kita masih hidup dan bersedekah lagi. Dia bukan faham wasiatnya tu. Dia faham wasiat, kebanyakan orang kita faham wasiat ni. Wasiat ni untuk kita kawal harta kita, kita mati kita nak bagi siapa? Kalau ikut yang tu habuan faraid. Pasal pewaris tak payah fikir lah anak kita dapat apa, tanah mana, kereta mana, tak payah bukan kerja mu. Yang tu tak payah fikir. Kalau kita tak buat wasiat pun faraid dah ada. Siapa pewaris mana yang dapat, mana yang tak dapat. Kalau tak habis pun nanti hak yang akan menghabiskan habuan tu ialah Baitul Mal. Ada pelajaran di situ insya-Allah. Satu kalau ikut bila faham bab faraid ni, Baitul Mal dia ada kena satu unit harta pusaka. Unit ke biro ke apa ke, lajnah kan. Tapi tak ada. Sekarang tak ada. Saya tak tahu siapa. Kod dia orang ni tak ngaji faraid kot. Mohon kan. Patutnya kena ada. Satu bab yang itu saya pernah sebut katanya, bab apa? Bab atau wakaf. Macam bagi agama tak ada. Orang tak berfungsi lah tu. Bab faraid. Ada. Faraid ni boleh kita tak ada langsung. Wakaf ni ada jugalah. Atau wakaf majlis agama. Tapi beku. Pada saya beku. Harta wakaf ni dia macam beku ke harta. Kalau ada orang bagi tanah beku, buruh nama majlis agama Islam, duduk situ lah hutang lentara tu. Kami kat Onok tu ada 2-3 tanah. Masa hulu Perak, kalau hulu Kuat Hulu tu pun dah duk pacak dia hak milik. Tanah hak milik majlis agama Islam. Dulu kini ikut selamanya tu tak tahu lah. Duk tengok duk macam tu. Jadi buat ada tak? Orang pacak lah. Orang tak boleh ceroboh. Memang tak boleh ceroboh pun. Salah. Tapi tak dibangun kan. Pula tu nak buat apa-apa, kalau ada nazir yang mengurus pun kena minta kelulusan demo. Kalau ikut bukan minta kelulusan demo. Demo ni sebagai pemegang amanah untuk memastikan tanah wakaf ni berjalan. Macam mana yang diwakafkan, nak buat belasak ke masjid ke surau ke. Bukan mereka ni orang kata apa, macam tuan tanah nak buat apa-apa minta izin daripada dia. Bukan dia. Dia sebagai pemantau dan pemudah cara. Itu kot bahasa dia. Tapi duk tengok dia tak. Kalau bubuh nama majlis agama Islam, saya buat macam tu juga lah. Saya tak payah mampir banyak lah. Pergi tengok lah. Orang tahu siapa duduk tempat tu, dia tahu. Saya sebut tu sikit saya nak sebut tentang sekolah. Sekolah Arab tu. Sekolah saya duduk ni, Pondok Patih ni. Pondok memang tak wakaf. Tanah sekolah yang memiliki tanah banyak, ada aset banyak, paling banyak seluruh Perak. Madrasah Yusufiah, sekolah Arab Yusufiah. Sekolah pondok lah. Tapi bukan pondok, pondok Al-Latifiyah. Dia ada 106 ekar tanah. Memang atas nama sekolah agama rakyat Al-Yusufiah. Sebelum Muhammad Mimbi yang dulu tu bagi tu. 106 ekar. Sekolah dalam negeri Perak, dalam Malaysia saya tak tahu. Yang paling kaya tanah. Tapi tak ada apa. Semua yang datang ni dia nak gunakan geran ni nak pergi jaga bank satu pesen. Baru ni pun ada macam ni. Dia tak jaga bank. Tapi di atas dia setuju nak buat pembangunan. Dia bila dia setuju nak membangunkan tanah wakaf ni, dia ada dapat bantuan kerajaan. Saya tak tahu apa nama fikir. Bantuan kerajaan untuk bagi pakej rangsangan ekonomi ke apa macam tu. Bahasa macam tu. Dia akan dapat. Kalau tanah tu 100 ekar, tengok berapa dapat? 60,000, 70,000, mungkin gitulah. Tujuannya nak hak tu. Hak 60, 70,000 tu. Bukan nak bangunkan tanah sekolah tu. Sampai nanti duduk mapuh tu, ingat tanam sawit, tak ada tanam apa pun. Tanam pun istilahnya tanam melepaskan batuk di tangga tu kan. Tanam-tanam pagar tak ada. Allah, pagar dengan tawakal ke Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala, macam-macam tanah. Kawasan hutan, duduk sebelah sepadan. Babri lah banyak, weh. Gajah. Babri. Dulu gajah, babri dulu. Gajah. Ada tak? Hulu Perak ni kat kampung Alai. Gajah ada kampung Alai. Nak pergi tengok jom. Dia siap buat anak ni. Memang ada 2 ekor sana tu. Duk main kat atas bukit.
Gajah. Nak pergi tengok jom. Ada kaki-kaki saya boleh pergi tunjuk. Asalnya daripada banding tu, main turun. Satu masa lalu sampai pergi pondok pun sampai. Alai dengan pondok kan jauh lah. Memang area dia. Gajah ni area dia lebih kurang 150 km. Area tempat main dia. Ayam keliling kita rumah ni ayam. Gajah 150 kilo. Keliling. Square feet dah. Dia main. Tu kawasan dia. Dia ada musim ni, musim selagi tak habis. Dia pusing ni tak habis. Kan? Pusing. Jadi 150 tu tempat survival dia lah. Lebih kurang cerita gajah ni. Macam mana boleh cerita gajah ni? Tanam. Wakaf nak cerita saya tu. Tawakal tu. Betul nak cerita macam ni? Tak ada. Bab wakaf ni tak ada dalam majlis agama Islam khas untuk urus dan berjaya. Tak ada. Kacau sikit sebut-sebut macam ni kan. Bahasa ni kasar ni. Orang kerja dengar marah tu. Dia pun setengah memang duk tengok video saya, dia orang kata. Ustaz ayat saya power-power lagi, bubuh kat dia. Dia pun duk berhati ya ustaz ni masuk majlis agama teruk kami kena belasah kan. Tak kira lah. Apa nak cerita ni? Nak cerita asal buat wasiat. Jadi asal nak sebut bab pusaka. Jadi asal nak sebut orang kita banyak faham wasiat ni nak kawal harta pusaka. Kalau saya mati, anak perempuan saya, anak sulung ni, nombor 2 ni, nombor 3 ni, nombor 4 ni, bukan macam tu. Itu faham wasiat orang kafir. Orang kafir itu wasiat dah. Kaedah kita dalam syarak itu ada hak faraid. Wasiat bukan situ. Wasiat ni saya sebut dah tadi. Dia satu kaedah talian hayat. Walaupun dah mati, hukum kita masih buat khairat. Hukum kita masih sedekah. Kalau kita orang kata ni kalau aku mati 10,000 ni untuk masjid. Mati. Kita 10,000 nak keluar seketui pergi masjid, ketal tangan tu. Tuan-tuan tak buatlah, semua dermawan. Dah bagi RM100 pun macam ni sangat. Selalu masuk duit shilling tu kan, RM1. Merah tu tuah lah kalau keluar kan. Nak bagi 10,000 dah. Tak kan tu. Apa nak sebut ni? Beli handset 4,000 ketuk tak apa. Tu ayat tu saja usik. Astagfirullah. Baik. Saya tak syarah banyak pada anak tu. Jadi pasal apa tak faham bab wasiat tu? Pasal tak mengaji bab wasiat tu, tengok bila orang kafir. Orang kafir memang dia mati, dia buat wasiat. Dia untuk anak-anak bini dia, apa. Orang Melayu kita pun terfaham gitu, walaupun dia Islam, tapi rupanya tak belajar syariat Islam. Dia ada bab khas bicara tu nanti, insyaAllah. Pesaka dulu. Dan yang mengambil pesaka daripada laki-laki 15 orang. Dia nak kenal kat kita siapa warisun, siapa pewaris lelaki di kalangan keturunan kita yang nama kaum kerabat ni. Siapa dia yang nama pewaris, siapa tak nama pewaris. Pengajian paraid inilah paling mula-mula paling susah. Pasal nak kenal siapa 15 keliling kita yang makan pesaka. Kita tengok bahasa dia. Bahasa kitab satu. Cuba kita tengok bahasa kita. Pertama anak. Ini belah lelaki sakit disebut belah perempuan anak. Belah perempuan ada 10, belah lelaki ada 15. Anak, maksud anak ni anak lelaki. Dan bila sebut nama pewaris nanti dalam bab paraid, setiap nama yang disebut tu nisbah dengan si mati. Anak apa? Anak si mati. Dan anak sini bila lelaki, anak lelaki lah. Saya nak guna bahasa pendekatan bahasa India, cara India cakap. Dia mudah nak faham. Anak ni tak boleh lagi nak mudah kan. Ada susah lagi saya nak gunakan pendekatan orang keling cakap style dia. Kalau anak ni macam mana? Si mati punya anak jantan. Itu anak. Boleh faham? Si mati punya anak jantan. Lagi. Dan anak hingga ke bawah. Apa tu? Anak hingga ke bawah. Apa tu? Cucu. Dan cucu ni mesti cucu daripada anak lelaki. Macam mana India punya cakap? Si mati punya anak jantan, punya anak jantan. Tak faham? Ini pasal lah.
Tapi saya tak cakap masa. Kalau kita sebut cucu, ada cucu pada anak lelaki, ada cucu pada anak perempuan. Kan panjang cucu dia umum lah. Guna bahasa perkataan tu. Dia khas, tepat. Kalau nak sebut boleh tak? Melayu banyak. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Itu pun bahasa dia. Betul? Kalau bahasa Arab, ibni. Siap? Bila ke bawah, cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Si mati. Apa maksud dia tu? Si mati punya anak jantan, punya anak punya jantan. India disebut daripada atas turun bawah. Kita sebut cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kita daripada bawah tengok atas. Macam mana pun pergi faham. Saya aja memang saya akan sebut macam ni untuk mudah faham. Agak susah, abaikan saya sebut staglate tu. Baik. Dan bapak apa? Bapak si mati. Si mati punya bapak. Siap. Si mati punya bapak. Dan bapak ni kena faham. Bapak mesti bapak kandung, anak pun anak kandung. Anak yang tak masuk, anak susu, anak tiri, anak angkat. Lagi dah tak masuk. Tak ada pusaka. Anak tiri tak. Anak luar nikah, ni tak masuk belah bapak. Tapi dia pusaka belah mak. Anak luar nikah, anak tak sah taraf, dia tak dapat pusaka belah bapak. Pasal tak bing dia, tak sah taraf. Tapi dia tetap anak mak. Dia dapat pusaka belah mak, dia tak dapat pusaka belah bapak. Ni malang, anak luar nikah. Dia tak salah tapi jadi masalah. Bapak dan nenek hingga ke atas. Nenek tadi kata waris lelaki. Apa maksud nenek? Tok Wan. Apa kita sebut? Tok Wan belah bapak. Sebab apa? Tok Wan belah bapak. Ada orang tak guna Tok Wan, guna Tok. Untuk Melayu ni susah dia sikit tu. Saya nak sebut claimnya style. Mana sebut dia? Si mati punya bapak. Si mati punya bapak. Masa kita sedang tengok dia punya silsilah. Si mati punya bapak. Ini siapa ni? Ini abang dia punya adik. Senang lah. Kalau ada lagi banyak pula, kan? Sebut dengan cara macam tu. Ini siapa ni? Ini Palong ni punya bini punya anak jantan. Kan? Ni anak Melakan daripada Pak Melakan. Itu dia. Melayu susah sikit tu. Dia nak link ke atas tu susah sikit. Bagi soalan pun kadang soalan penting. Bila tanya bab waris ni, saya punya pengalaman lah orang duk tanya ni, kena ambil detail tentang ni loh. Baik. Berapa lah tu. Kemudian hingga ke atas ni si mati punya bapak. Sebab kalau ada lah. Cukup saya sebut itu. Nenek ni maksudnya datuk lah. Masa kita datuk lah. Bahasa standard kita piawaian. Bahasa baku kita datuk lah. Datuk lelaki sebelah bapak. Belah bapak lah. Belah bapak. Belah mak tak ada. Belah mak datuk lelaki. Si mati punya mak punya bapak. Itu datuk belah mak punya tak waris. Pasal nak naik ke datuk tu melalui mak. Tak waris. Datuk ni hanya datuk sebelah bapak saja. Tapi kalau nenek lagi ada lain. Mak perempuan lain pula. Yang tu dia nak kena satu-satu tu. Dan saudara yang seibu sebapak. Istilah saudara adik-beradik. Adik-beradik apa? Si mati dengan dia adik-beradik. Jadi bila adik-beradik apa? Dengan si mati tu. Si mati, ada orang mati. Ni siapa? Ni adik si mati. Abang si mati. Ni saudara dia. Melayu kalau saudara dia mana lain. Kalau bahasa percakapan, saudara bukan adik-beradik kan? Siapa datang rumah? Saudara datang. Saudara tu adik-beradik? Tak? Bahasa Melayu, percakapan, saudara bukan adik-beradik. Betul? Dalam bahasa baku kita, bahasa kitab, saudara maksudnya adik-beradik. Untuk innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni adalah bersaudara. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Adik-beradik.
Apa maksud adik-beradik? Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. So adik-beradik. Kelahi-kelahi pun macam mana masih baik? Siapa? Adik-beradik. Satu rumpun yang sama, agama yang sama. Yang orang mukmin ni, kalau tak satu rumpun pun, agama sama tu, kita adik-beradik. We are brothers. Oh, faham brothers tu rupanya. Tak faham adik, saudara tu. Okay. Jadi kalau sebut apa ni, bahasa Tamil macam mana? Si mati punya adik-beradik jantan. Bahasa pokok pada orang lelaki. Si mati punya adik-beradik jantan, satu mak, satu bapa. Lagi? Dan saudara sebapa. Saudara sebapa si mati kan. Dari si mati dengan orang ni apa kaitannya? Ini ya si mati punya adik-beradik. Si mati punya adik-beradik satu bapa. Ataupun si mati punya bapa punya anak tapi mak lain. Kan? Anak saudara adik-beradik kan? Saudara sebapa. Apa maksudnya? Bapa sama, bin sama, mak lain. Ya kahwin dua. Ya kahwin dua, kahwin madu tak madu kan, tapi kahwin dua. Mak lain, tapi bin sama. Nanti daripada adik-beradik sebapa. Lagi dan saudara si ibu. Yang ni adik-beradik si ibu pula. Apa maksudnya? Si mati dengan dia satu perut. Mak yang sama. Tengok suatu anak, mak sama. Tapi ni bin lain, ni bin lain. Siapa pula? Yang ni anak melalui bapa ni, yang ni anak melalui bapa ni. Tu. Jadi adik-beradik dia ni adik-beradik seibu, mak sama, tapi bapa lain-lain. Kan mula-mula belajar peraik nak ni lah. Berpinang kepala sikit. Memang kena-kena betul. Kalau peraik ni. Dan tu jangan selalunya buat ngaji suku. Kat tuan-tuan ni saya tak paksa lah nak bagi apa yang saya kata kan. Saya baca, saya bagi penjelasan sekali lalu. Kalau tak faham juga peraik nanti tanya saya erti. Macam lah. Saya minta 20% sudah lah. Banyak je 20%. Keedah ambil 20% haram, berdosa. Pasal upah yang ghairul maklum. Ni amanah raya selesaikan masalah-masalah, dia ambil 1%. Walaupun 1%. Persen daripada harta yang kau urus tak betul. Dia kena apa? Kau selesai masalah kami bagi dia 1,000 misalnya. 1,000 je hak dia. Walaupun yang diselesaikan tu harta tu bernilai juta. Kalau dia ambil 1%, gurur muamalah. Walaupun nama Islami. It's only a gimmick. Tipu. Maksud apa? Tak mana tipu pula? Kami ambil 1% bukan tipu. Tipu 1% daripada mana? Harta tu tak tahu jumlah. Kalau RM1, 1%, bagi 1 sen ialah kau. Tak nak pula. Minta pula satu amount tu, kami nak 500. Pasal 1% tak padan dengan kami. Oh, macam tu. Patutnya amount tu lah dipakai walaupun harta yang kau urus ni 1 bilion, 1 trilion. Okey, sikit tu. Jadi ambil upah dengan kaedah persen-persen macam tu tak kena. Persen harga barang apa kita ada belajar dalam bab upah-upah dulu, sewa menyewa. Seibu dan anak saudara seibu sebapa. Anak saudara seibu sebapa. Anak menakan seibu sebapa. Melayu macam tu kan? Tengok saya sebut Tamil ni. Macam mana ni nak faham? Anak saudara seibu sebapa. Si mati punya adik-beradik jantan, punya anak jantan. Dengan si mati sekarang apa hubungan? Si mati punya adik-beradik jantan, punya anak jantan. Betul kan? Anak saudara kan? Betul kan? Yang satu mak, satu bapa. Si mati punya adik-beradik jantan, satu mak, satu bapa, punya anak jantan. Jadi si mati apa hubungan dengan dia? Anak saudara daripada adik-beradik. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki si mati. Yang seibu sebapa. Panjang bahasa ni. Faham? Boleh cerita. Contoh tak faham, lengung je benda lah. Dia boleh sembang ni, aku tak faham lah. Dengar je. Lagi anak saudara si bapa. Lagi. Jadi
Anak saudara sebapa waris. Untuk saya sebut yang tak waris. Anak saudara sebapa. Kalau anak saudara daripada adik-beradik yang seibu, tak waris. Seibu. Anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Sorry, saya sebut. Saya belajar ke seibu lah. Anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Si mati punya adik-beradik perempuan, punya anak jantan. Itu tak waris. Semua mayat pun tak hak jadi imam. Hak dia tak besar untuk jadi imam. Lagi. Dan mamak si ibu sebapa. Mamak mana pula ni? Istilah mamak ni bahasa kitab, pak menakan sebelah bapak. Mamak ni kalau bahasa Arab amun. Am pak menakan sebelah bapak. Jadi kita punya bapak punya adik-beradik jantan, adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki bapak kita yang sibuk sebapak. Tu maksud am sibuk sebapak. Tamilnya macam mana? Si mati punya bapak punya adik-beradik jantan satu mak satu bapak. Itu India punya set. Seibu sebapak. Lepas tu seibu sebapak dengan sebapak. Yang ni yang sebenarnya yang sebapak pula. Jadi apa ni? Adik-beradik lelaki sebelah bapak yang sebapak. Mamak tadi mesti pak menakan sebelah bapak, seibu sebapak. Jadi ada mamak yang sebapak. Tu panggil mamu kot. Tak tahu, mamu ni pakcik lah. Ni mamu, bini. Sikit lah, saya bunyi mamak, saya ada bunyi mamak tu bunyi mamu. Biarkan tu. Dan mamak yang sebapak dengan bapak. Yang tu betul ada bapaknya. Mamak yang seibu sebapak dengan bapaknya. Betul? Dan yang sebapak dengan bapaknya. Siap. Jadi seterusnya adalah mamak yang sebapak dengan bapak dia. Terus. Dan anak mamak yang seibu sebapak. Anak mamak yang seibu sebapak. Apa? Sepupu. Macam mana tu? Si mati punya adik-beradik jantan. Ya. Kalau kata si mati punya bapa punya adik-beradik jantan, punya anak jantan. Si mati punya bapa punya adik-beradik jantan, punya anak jantan. Sepupu daripada adik-beradik, sepupu daripada adik-beradik sebelah bapak yang seibu sebapak. Maka susah Melayu nak sebut tu. Tu kalau nak rajah, tambahlah nama ni. Yang ni anak mamak saya, anak menakan. Anak daripada pak menakan. Kalau disebah kita lah kalau sebut. Kalau kau mati kau bayar. Kita ni, sepupu kita macam mana? Kalau kita yang tu adalah sepupu, bapak kita, adik-beradik bapak kita yang lelaki, tu anak daripada adik-beradik bapak kita yang lelaki tu. Yang tu dipanggil sepupu yang waris. Sepupu waris. Saya tadi tak nak sebut kat kita pasal kita nak faham ni, faham kebanyak. Si mati tu. Lagi. Dan anak mamak yang sebapak. Anak mamak yang seibu sebapak dengan bapak dan anak mamak yang sebapak. Tadi mamak je tak? Mamak sebapak. Yang ni anak dengan bapak. Dan seterusnya memerdekakan dia dan yang memerdekakan dia. Seterusnya adalah siapa yang memerdekakan orang yang mati tu. Jadi yang ni adalah ada tinggal ke apa ni? Masa macam ada yang tak cukup. Dan memerdekakan dia. Maksudnya yang ni yang terakhir selalunya. Apa dia ni? Seorang yang mati ni dia dulu hamba. Kalau waris dalam bab keturunan tak ada, last sekali yang dipandang
Dia ni hamba dulu. Siapa bekas tuan dia yang dia telah memerdekakan. Dalam matannya yang dia ada yang memerdekakan dia. Orang yang memerdekakan dia. Bahasa Arab sebut mu'tik. Orang yang merdekakan si mati tu. Kalau si mati tu dulu hamba, pewaris dia tak ada, anak cucu adik-adik apa semua tak ada yang Islam, dia seorang sebatang kara. Dia tu tengok adakah dia dulu status hamba. Tak ada pewaris ni, melainkan dulu ni dia hamba. Dia ni hamba yang telah dimerdekakan. Tuan dia dulu nama Alung. Contoh, Alung tu dipanggil orang yang memerdekakan dia. Yang inilah kelebihan memerdekakan hamba. Bila hamba mati, ingat kata bersaka. Bila tak ada waris, antara pewaris ialah siapa yang memerdekakan hamba ni dulu. Tapi dia duduk ranking last sekali lah. Kalau babak keturunan dah tak ada, maka yang orang yang memerdekakan si hamba tersebutlah yang akan mengambil harta bagi si mati. Okey, dari si senarai dia habis lah tu. Ada tinggal lah maksudnya Ustaz. Dan laki. Oh tu dia buah belakang. Laki tu kan lagi. Dan laki ke lagi? Lagi. Laki. Sama juga dalam matan dia. Laki. Laki ya. Apa laki? Suami. Itu saya kata tak ada tu laki. Saya tak tahu bukan lagi. Laki. Laki lawan laki. Laki lawan bagi laki apa? Bini. Nanti kat perempuan tengok bini. Jadi antara orang yang mau waris pusaka, bini, orang perempuan. Laki. Sorry. Si mati, ni suami dia. Laki. Jadi 15. Nak saya bilang yang lalu. Cukup tak cukup saya bilang. Dalam kitab tu lah. Tengok saya bilang. Tuan cuba follow saya. Saya nak sebut mengikut siapa dia paling dekat. Anak laki. Cucu laki pada anak laki. Adik-beradik laki ibu sebapak. Adik-beradik laki sebapak. Adik-beradik lelaki seibu. Pak menakan sebelah bapak. Pak menakan, kalau pak menakan ni pemati, kalau sebab kita pun kita lah senang. Pak menakan dulu. Oh, yang tu datuk dia yang tinggal. Saya tinggal datuk. Lagi buah datuk belakang. Kalau nak buah datuk, buah datuk, sorry, saya sebut balik. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, kita ambil bapak tu. Bapak. Datuk sebelah bapak. Si bapak punya bapak. Lepas tu, adik-beradik. Adik-beradik si ibu sebapak. Lepas tu, adik-beradik sebapak. Adik-beradik lelaki sebapak. Adik-beradik lelaki seibu. Lepas tu, pak menakan sebelah bapak yang seibu sebapak. Pak menakan sebelah bapak yang sebapak. Sepupu lelaki daripada pak menakan sebelah bapak yang seibu sebapak. 10. Sepupu lelaki daripada pak menakan sebelah bapak yang sebapak. Tadi seibu sebapak, ni sebapak. Sepupu dah siap. Dah pergi tinggal. Lepas tu, tinggal kat adik-beradik. Anak menakan saya tak sebut tadi lah. Anak menakan saya tertinggal tu. Allahumma salli wa sallim ala. Siapa pergi nak tinggal tu? Orang yang memerdekakan hamba, suami. Ada 2 kita cukup 15. Kira saya lagi. Follow saya lagi senang. Ya. Bahasa kitab dia susah bahasa kitab tu. Kalau bahasa saya pun tak faham, bahasa kitab kadang lagi susah. Dia guna mamak-mamak lagi, mamu dia. Tengok, sekali lagi. Saya nak ikut tertib betul-betul. Saya dah lama tak sebut ni, takut dia blur kan. Sallallahu. Kalau saya langkah tertib lagi, mengingat saya. Kita nak bagi cukup 15 lah. Anak lelaki ni paling besar. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Siap. Bapak si mati. Datuk sebelah bapak. Datuk lelaki. Datuk lelaki sebelah bapak. Adik-beradik lelaki seibu sebapak. Adik-beradik lelaki
sebapak. Adik-beradik lelaki seibu. Dah adik-beradik yang atas. Anak menakan dulu lah. Anak menakan dulu. Lagi anak menakan tu tertinggal. Anak menakan lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapak. Anak menakan lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapak. Tadi seibu sebapak. Baru ni atas. Pak menakan sebelah bapak seibu sebapak. Lepas tu pak menakan sebelah bapak sebapak. Yang ni tak tinggal insyaAllah. Lepas tu anak menakan daripada pak menakan lelaki seibu sebapak. Kemudian anak menakan yang lelaki daripada pak menakan sebelah bapak yang sebapak. Lepas tu orang yang memerdekakan dia last kali suami. 15. Betul boleh faham tu. Jadi nak sebut apa berkaitan kalau saya sebut misal kalau di sebelah kita ni nak kenal siapa keliling kita yang kalau kita mati ialah pewaris. Bawah anak cucu, atas bapa datuk, tepi adik-beradik lelaki seibu sebapak, adik-beradik sebapak, adik-beradik lelaki seibu. Tepi tu tepi bawah anak menakan daripada adik-beradik lelaki seibu sebapak. Anak menakan lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapak. Tu bawah, tepi bawah. Atas tepi. Pak menakan. Pak menakan sebelah bapak seibu sebapak. Waktu pak menakan sebelah bapak sebapak. Lepas tu atas tepi bawah tepi. Sepupu. Sepupu lelaki daripada pak menakan sebelah bapak seibu sebapak. Sepupu lelaki daripada pak menakan sebelah bapak sebapak. Tu 13. Orang yang pernah merdekakan saya mu'tik. Kalau nisbah tu suami. Tapi saya tak ada lah suami. Ni kira si mati tu antara waris lelaki yang waris dia suami si mati. Satu misal dengan kita tak kena. Misal mesti mati. Semua bab ni mesti nama waris tu nisbah bagi si mati. Atau 15 orang. Mesti kenal betul. Atau boleh follow saya bahasa kitab tu tuan carilah olah apa bahasa nak sebut. Siap. Ya. Selain pada saudara ini bukan pewaris. Walaupun duduk dekat. Walaupun duduk serumah. Walaupun mahram. Pasal bab mahram lain, bab pusaka lain. Itulah lelaki. Dan jika perempuan, siap. Belum. Dan jika berhimpun segala lelaki yang tersebut. Okey. Kalau 15 ni, orang ni mati, belah lelaki ni semua ada. Tak semua dapat. Yang tu sebut senarai. Pasal kena belajar nanti bab beraid, dia ada istilah orang yang menghijabkan. Ada orang yang dekat, dia akan menghijabkan orang jauh. Jadi kalau 15 tu ada, tu jika berhimpun segala lelaki-lelaki yang tersebut tu, yang mempersakai daripada mereka itu 3 orang. 3 orang yang dapat pusaka. Daripada 15 tu 3 orang. Anak lelaki, bapa si mati, suami. Satu mati tanya siapa tu? Tanya anak. Anak ada? Tak ada anak, tanya bapak. Bapak ada. 3 ni yang mana dapat? 3 ni mandatory, mesti dapat. Tak ada orang mati, awak siapa dengan mati? Saya suami. Tak dapat tu pusaka. Dan kira pun semua adik-adik ni mengukur. Wow. Suami tak dapat apa? Biar betul. Mati je, awak siapa dengan mati? Saya anak. Saya anak si mati. Tapi saya mak lain yang tinggal ni adik-adik anak si mati juga, tapi mak lain. Untuk tak dapat pusaka. Mana boleh tak dapat pusaka pasal anak si mati. Anak si mati mesti dapat. Masalah mak lain tapi dengan mati apa hubungan apa? Anak si dapat tu pusaka. Macam mana boleh tak dapat? Kalau boleh tak dapat ni anak mana? Anak kafir tak dapat. Anak tu jadi kafir. Anak tu jadi murtad. Alhamdulillah. Tak dapat. Itu pusaka. Anak yang tak dapat, anak kafir lah, ikhtilaf lain.
Lepas tu ikhtilafuddin. Lagi apa? Kalau nisbah kamu apa? Isteri. Isteri tak dapat ke? Saya dah bercerai dengan dia. Bercerai. Dah habis dah belum? Habis dah lah. Habis dah out lah. Adalah saya bekas isteri. Bekas isteri tak dapat ke? Merdeka. Sikit lah situ. Itu nisbah lelaki. Jadi mak tak dapat. Ha? Jadi kan. Mak tak bicara lagi. Pasal ni mawali lelaki. Lepas ni mawali kita perempuan pula. Jangan kata mak tak dapat. Ni tak habis lagi. Baru cerita lelaki. Yang tak habis. Tak habis. Jam berapa? Lagi sebut tu payah 40 lah. Oh, tak boleh tu. Nanti sebut perempuan. Dan yang mempersaka daripada perempuan tu 10. Nanti dia akan sebut pesaka perempuan tu 10. Kalau 10 perempuan ada yang dapat, siapa dapat? Itu satu. Nanti berhimpun pula, lelaki semua ada, perempuan ada, 25 waris semua ada, 5 orang yang dapat. Jumpa depan lah. Sebut awal lagi tak kena ya. Kalau nak bawa homework balik rumah, dia kena 15. Bilang balik macam saya bilang ni. Bilang kalau boleh biar kenal sendiri. Jangan berdasar betul kata ngaji faham. Bahasa kitab kena susah nak faham. Bila faham tu kita boleh kona bahasa kitab tu macam mana maksud dia. Okey. InsyaAllah sambung kita mempersakit dia daripada perempuan. Situ dulu. Ada soalan? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.